warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana malam ni dia beri peluang lagi pada kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan menjadi amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muka surat 4 dah, muka surat 4 nombor 12 lebih kurang lah. Dia kata wujud yang paling nampak sekali adalah wujud Allah. Bapa dia guna wujud yang paling nampak sekali sebab wujud Allah ni disebut wajib al-wujud. Wajib ada. Jadi hak wajib ada ni hak paling nampak benda ada. Jadi yang wajib ada mana benda hak paling nampak sekali wujud Allah ni. Adakah wujud kita ni dia panggil mungkin nul wujud. Mungkin je ada kita ni. Sebab apa dia kata mungkin nul wujud? Ataupun digelar dalam kitab-kitab mungkin tak? Mungkin tak? Maknanya segala yang baru yang Tuhan jadi itu dipanggil mungkin tak? Benda mungkin. Apa mungkin? Sebab Tuhan buat kita ni daripada tak ada kepada ada. Dan Tuhan boleh buat daripada ada ni kepada tak ada. Mudah je bagi Tuhan. Jadi apabila Tuhan nyatakan begitu boleh mudah Tuhan buat daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada, maka keadaan kalau kita tilik sebenar-benar tilik hakikatnya kita ni tak ada. Ada kita ni menunjukkan hijau Tuhan, menunjukkan hak Tuhan buat. Sebab tu kita ni dipanggil makhluk. Makhluk ni maknanya hak Tuhan buat. Bila hak Tuhan buat, create kita daripada tak ada kepada ada, dia akan datang daripada ada ni kepada tak ada. Jadi kita ni seolah-olahnya tak ada ataupun adami. Dia kata di kita wujud benda-benda lain adalah dengan cahaya Allah. Hak lain daripada Allah maknanya makhluk. Makhluk ni kita ada ni wujud dia tu dengan cahaya Allah. Maksudnya cahaya ni nak menunjuk, nak terang, nak suruh nampak, nak suruh jelas. Jelas berapa? Jelas Allah. Sebab kalau ada cahaya ni jelas lalu. Gabung-gabung kalau ada cahaya, hak tak nampak jadi nampak. Jadi makhluk ni cahaya Allah. Bila cahaya Allah, kalau kita mengaji bab ni, mana kita mengaji tasawuf, maka insya-Allah Tuhan boleh bagi gambaran kepada kita, boleh bagi kenyataan yang jelas kepada kita bahawa yang wujud hanyalah Allah. Dan kita ni hanyalah wujud tu untuk menunjukkan, untuk menyatakan Allah semata-mata. Apabila anda memerhatikan mula-mula sekali cahaya Allah. Makna kalau kita ni perhati sungguh, tengok apa-apa saja, maka yang patut nampak mula-mula adalah Allah. Sebab setiap makhluk ni tidak ada yang tidak dibuat oleh Allah. Kita tengok makhluk comel, Allah comelnya Tuhan jadi. Tengok makhluk tu begitu begini, maka kita dapat bahawa Allah yang menciptakan, yang menjadikan makhluk ni
gitu begini ni adalah qada takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Jadi kalau kita tengok situ, maka sebab itulah orang Islam ni kita tidak boleh mempunyai sifat-sifat mazmumah. Jadi kalau ada sifat mazmumah tu, mana celah kita menunjukkan bukan orang mukmin. Mana sifat mazmumah kita selalu ada je. Sifat deki, sifat fitnah, sifat tak syukur, tak terima kasih, sifat tidak berserah kepada Allah, sifat apa namanya, tidak sabar. Jadi semua perkara yang perangai tak comel tu menunjukkan bahawa kita ni kurang cahaya Allah. Yang mana tak nampak Tuhan. Kalau dah kita nampak Tuhan, maksud nampak di sini, Tuhan bagi hidayah kepada kita supaya setiap gerak-geri makhluk ni hanyalah nak menampakkan af'al Allah semata-mata. Lagi tu. Kemudian wujud rupa yang ditunjukkan oleh cahaya ini. Jadi, maka kita nampaklah sebenar berapa kita tengok. Kita tengok rumah. Sebelum nampak rumah tu kandaknya biar nampak cahaya Allah. Oh comel Tuhan rumah ni misalnya. Maknanya biar ada Tuhan. Barulah kita tengok rumah. Oh rumah lagi ni comel ni. Jadi barulah boleh kecek secara adat. Sepatutnya mula-mula tengok mesti yang nyata hanyalah setiap makhluk ni yang nyata hanyalah af'al Allah. Iaitu kerja Tuhan berlaku. Jadi apabila cahaya tu meratai kepada makhluk ni, maka kita nyatalah makhluk. Kita katalah ni makhluk comel, ni makhluk buat. Tapi dalam hati kita sudah ada, sebab semua yang makhluk boleh laku ni semata-mata dengan kehendak Allah, dengan kudrat Allah, dengan ilmu Allah. Lagi. Apabila anda membuat sesuatu rupa, atau bentuk, dengan gula atau lilin, kalau gula nak selalu letak atas kek je lah, ataupun buat dengan lilin. Anda mula-mula memperhatikan gula atau lilin, maka kita akan nampak gula atau lilin. Sepatutnya kita tengok gula atau lilin tu kita nampak nyata ke Allah. Tapi tidak. Kita akan nampak gula dengan lilin, dia kata di musannaf ni. Kemudian bentuk benda itu yang mana adalah benda khayalan dan tidak wujud pada lahirnya. Jadi bentuk benda kita nak rekoh dengan apa nama ni, dengan lilin tadi, benda tu khayalan. Maksudnya tergambar dalam fikiran kita nak buat gapo. Maka kita buatlah benda tu. Tetapi kita buat tu dengan khayalan. Maksudnya kita fikir begitu, kita fikir begini. Lah gitu. Dan tidak wujud pada zahirnya. Makna benda tu, kalau kita buat tu, tak boleh. Bendanya tidak wujud, maksud tidak ada. Benda tu tak boleh hidup. Kalau buat, misalnya kita katalah buat apa, buat rimah. Maka rimah kita buat tu tak hidup. Hanya khayal lah. Lagi ni lah betul rimah. Buat batang rimah ke, atau buat dengan lilin ke, betul rimah. Maka nampak seolah-olah seperti rimah, tetapi hanyalah khayal lah semata-mata. Bukan rimah sebenar lagi tu. Pada lahirnya ia adalah
gula atau lilin. Sebab apa khayalan? Sebab dia tu gula atau lilin, bukan hak sebenar. Tidak ada bentuk pada gula atau lilin. Tak ada lah rima tu daripada gula atau daripada lilin. Sebab rima tu, rima sungguh tu bukanlah gula, bukanlah lilin. Apabila anda pecahkan bentuk itu, semuanya hancur. Jadi kalau kita katok ke atau remah ke, jadi gula ataupun lilin itu jadi hancur. Oleh itu, bentuk tidak berserta dengan gula atau lilin. Jadi apabila pecah ke, maka bentuk pecah tu tidaklah serupa gula dan tidaklah serupa lilin. Jadi hancur. Jadi hancur. Ianya tidak ada ukuran yang menjadikan dua benda yang berasingan. Jadi apa pecah tadi, hak kita remah, hak kita buat dengan lilin ke, buat dengan gula tadi, apabila dia pecah tu, bahagian pecah tu, jura-jura tu macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk dan menjadikan dua benda yang berasingan. Maknanya kita nampaklah kalau dekat lilin dengan gula tu, nampaklah benda tu pecah tadi. Hak ni lilin, hak ni gula berasingan. Maknanya dia tidak serupa. Boleh cek gula, boleh cek lilin. Ya pecah tadi. Bentuk atau rupa adalah adun. Jadi bentuk atau rupa hak kita buat dengan gula tadi adalah adun. Adun mana tak ada. Benda tu sebenarnya tak ada. Khayalan. Dan gula dan lilin itu adalah lahirnya sahaja. Zahirnya gula dengan lilin lah. Bukanlah rima ke ataupun gapo kita bentuk tadi. Dia kata gitu. Wujud dan sifat Allah sahaja yang nampak. Jadi oleh itu kalau kita nampak yang adanya Allah semata-mata Allah. Kita tengok makhluk tu ada kerana nyatanya perbuatan Allah, af'alullah. Jadi biarlah kita tengok makhluk ni untuk menyatakan af'alullah, untuk menyatakan sifatullah, untuk menyatakan asma'ullah. Kalau situ Tuhan buka kepada kita, alhamdulillah, itulah yang dikehendaki pada setiap masa supaya Allah ni ada. Apabila Allah ni ada, tak usahlah mati bila-bila masa pun ada Allah. Mati bila tidur pun ada Allah. Mati dalam keadaan lagu mana-mana pun ada Allah. Mati dalam jamai pun ada Allah. Semua tempat mana-mana kita mati, kita tidak tertakluk kepada masa dan tempat. Jadi mati lagu mana-mana pun ada Allah. Jadi kita mengaji kau ni supaya kita boleh amal, supaya duduk mana, gapo kita buat, gapo kita fikir, hati kita, mata kita dan segala anggota kita semuanya nak menyatakan Allah semata-mata. Jika anda lihat diri anda sendiri dan benda-benda, anda akan lihat wujudnya Allah. Kedai kita faham, kita tengok kita ke, tengok makhluk lain ke, dan hanyalah untuk menyatakan wujud Allah tu.
Apabila anda lihat perkataan di dalam tulisan, anda nampak dakwah, bukannya perkataan sebenarnya. Jadi begitu juga dia kiah. Kita tulis, ni tulis saya kabur-kabur kita nak baca ni, sebenarnya dia kata, kita nampak tu dakwah, kita nak baca tu dakwah. Pandangan terhadap diri anda sendiri adalah pandangan terhadap Allah. Jadi begitulah juga mana kita perhati pada diri kita ni, nyatanya Allah. Tapi tidak kata kita ni Tuhan dah. Tapi benda Allah, Allah lah. Nyata sifat Allah, sifat Allah lah. Nyata sifat kita lah. Kita tengok kita hidup. Hidup sifat Tuhan, bukan sifat kita. Cuma dia nyata di kita, maka nyatalah kita kata, nafas nyawa, lagi tu, nafas nyawa ni, nyatalah di kita aja. Tapi nak menunjukkan hidup Allah, tahu reti, boleh mengajar, orang royak boleh reti, tu nak menunjukkan ilmu Allah. Boleh buat, boleh akak tangan, boleh bergerak, buat gua tu, buat gua ni, menunjukkan kehendak Allah dan kudrat Allah. Dan termasuk juga ilmu Allah, boleh buat tu. Begitu jugalah apa kita dengar, menunjukkan pendengar Allah. Nyata di kita kata telinga, hakikatnya pendengar Allah. Nyata di kita, pelihat, pelihat tu pelihat Allah. Nyata ada kita mata, kita kata teranglah mata, boleh tengok kau tu, boleh tengok kau ni. Hakikatnya nampak kerana cahaya Allah. Lagu itulah. Begitu juga boleh berkata-kata. Boleh berkata-kata kecek dalam semua bahasa. Bahasa tu, bahasa ni, berjuta-juta bahasa dalam dunia ni. Hanyalah nak menyatakan asma Allah. Nak menyatakan sifatullah. Nak menyatakan af'alullah. Sifatullah, asma Allah. Tu je nak nyatakan tiga tu je. Jadi pergi ke mana-mana pun nak rayak tiga perkara tu je. Dan tiga perkara tu menunjukkan zatullah. Zat Tuhan yang wajib al-wujud. Lagu tu. Dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang bererti siapa yang kenal dirinya, maka kenalah ia akan Tuhannya. Man arafa nafsahu, siapa-siapa yang kenal ke dirinya, faqad, maka adalah arafa rabbahu, kenal akan Tuhannya. Jadi kalau kita kenal diri kita ni sebenar-benar kenal, lagu mana sebenar-benar kenal, kita tengok pertamanya Tuhan jadikan kita dulu daripada tak ada kepada ada. Kemudian setelah ada, Tuhan bagi nikmat kepada kita. Nikmat, nikmat menjadi kini ke kita ni dia panggil nikmatul ijadah. Kemudian nikmat kepada segala perkara-perkara rezeki berapa sedap berapa, dia kata nikmatul imdad. Jadi kedua-dua nikmat ni lah yang nyata kepada kita, yang menunjukkan daripada Allah. Daripada semua ni adalah daripada Allah. Sebab itulah Tuhan kata kita ni, Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata la in syakartum la azidannakum. Maknanya hendaklah kamu bersyukur pada aku, nescaya aku tambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, jika sekiranya kamu kufur, tak syukur kepada aku,
Inna azabi la syadid. Sesungguhnya tunggulah azab yang amat pedih. Pasal apa? Pasal kita tak kenal Tuhan. Tak kenal bahawa Tuhan lah yang menyatakan kepada kita segala rezeki, segala nikmat, segala apa yang tidak boleh kita nak itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Nak itu nikmat Tuhan hak nyata kita ni banyak. Kita kira demam sudahlah. Demam Tuhan beri dalam setahun tu berapa hari? Sangat dia beri. Ada orang demam setahun. Ada juga. Tapi dia demam setahun pun sebelum ni, berapa puluh tahun dah dia segar. Jadi maknanya, nikmat orang Tuhan beri tu dibandingkan dengan kok dia uji. Dengan kesakitan, dengan tidak selesa. Banyak hak selesa, banyak nikmat hak molek. Hak yang menyebabkan kita ni tak khabar kepada Tuhan. Sebab Tuhan bagi nikmat harta. Maka kita bermegah dengan harta. Sedangkan harta yang kita kumpul, buat rumah berpuluh-puluh buah, beli benda kereta mewah-mewah. Kalau lepas kita mati, tinggal habis. Tak leleh dah kita naik kereta, tak leleh dah kita duduk rumah besar. Bunyinya boleh buat rumah besar, suruh kepada orang. Tapi apabila kita mati, tak ada habis dah. Apa yang kita bawanya, amalan-amalan kita, dia juga perkara yang boleh kita bawa. Tetapi harta, nikmat dunia semua kita tinggal belakang. Lagu itulah. Jadi kalau kita kenal diri kita ni secara mananya, inanya diri kita, diri kita ni doanya diri kita, kita nyatakan diri kita ni berkehendak kepada Allah. Jadi kalau kita nyata begitu, barulah kita ni tunduk dan patuh kepada Allah. Dan disitulah kita boleh ketenangan yang kekal abadi. Lagu tu. Pandangan terhadap wujudnya Allah adalah terdahulu daripada pandangan terhadap diri anda sendiri. Jadi sepatutnya, nak kata di musannif ni, sepatutnya biar nyata Tuhan dulu dalam kita, tilik diri kita. Tidak kata hadis kata man arafa nafsahu. Dulu tengok diri kita nyata Allah. Hak moleknya nyata Allah dulu, barulah menunjukkan atau nak menyatakan kita. Sebab nyata kita tu hanyalah nak menyatakan Allah. Dia nak lagi tu. Wallahu ghalibu ala amri. Dan Allah lah ghalib ataupun sepatutnya ala amri, atas segala kerjaan, atas segala perbuatan, atas segala perintah, atas segala gapo-gapo urusan kita ni, sepatutnya Allah lah yang nyata dulu. Sebab dia lah ghalib je yang menjadikan segala urusan ni. Lagu tu. Yang bermaksud Allah mengatasi perintahnya. Kalau kurang itu dah sikit. Allah mengatasi perintahnya, maknanya Tuhan nak rayak segala benda berlaku atas kita ni adalah daripada Allah semata-mata. Takbir Allah, perintah Allah, kehendak Allah lagi tu. Jika anda memerhatikan diri anda sendiri dahulu, anda boleh jadi lupa memerhatikan hak, iaitu Allah. Kalau kita duk perhatikan diri kita dulu, dia kata, tak ingatlah Tuhan. Comel aku. Aku ni comel. Bapa sebab ayah mak aku comel. Ni aku comel. Jadi tak sabarlah Tuhan.
Kalau lagu tu, hak sampai Tuhan ni maknanya biar nyata Tuhan, aku setahun ni huduh comel Tuhan jadi. Maka Tuhan berilah, Tuhan beri aku nampak aku ni comel supaya aku bersyukur kepada Allah. Mujur Tuhan buat aku ni comel setahun ni. Hanya kenal juga dorang. Kalau nya huduh rebek lagu mana. Tetapi kita kena tengok, walaupun kita tengok orang tu huduh rebek, tetapi orang tu pada hakikatnya comel. Sebab tak ada orang huduh tak laku. Tak ada. Ada orang comel tak laku. Orang huduhnya laku. Ada orang nak menunjukkan bahawa setiap kita ni adalah comel belaka. Kalulah kita ni reti. Lagu tu je lah. Kerana memerhatikan diri anda sendiri itu adalah memerhatikan diri anda itu sendiri, yang mana ianya adalah kosong. Jadi kita perhati kepada diri kita ni, kita perhati diri kita, tak ada gapo. Tengok kita ni boleh segar, tak ada kita. Tengok kita ni boleh gemuk sekian ni, tak ada kita. Sebab kita tak reti kita buat gemuk ni. Ada orang tak cakap nak makan dah, nak suruh gemuk, tak gemuk. Ada orang tak cakap nak itu dah, suruh kurus, tak kurus. Sebab gapo yang berlaku pada diri kita ni adalah urusan Tuhan. Apabila urusan Tuhan, kita tak boleh buat berapa pada diri kita ni, walaupun kita letak usaha ikhtiar, bolehlah kita kata nak kurang berat badan, boleh nak kurang berat badan, tapi kurang berat badan tidak serupa yang kita kehendaki. Kita kalau boleh nak 30, kita kata kita 30 kilo atau 40 kilo atau 50 kilo atau 60 kilo, kita nak kita kata jadi tubuh kita dalam masa hari. Tak boleh. Kalau boleh juga bersyukurlah kepada Allah. Sebab yang menentukan berat kita, lagu mana keadaan tubuh kita, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Tuhan lah yang menguruskan segala gerak kita dan segala perlakuan kita dan segala keadaan kita. Memerhatikan kepada hak, memerhatikan keadaan sebenar diri kita ni adalah memerhatikan wujudnya Allah. Jadi kita tengok diri kita ni gitu, gini lawa kau hudup ke apa, sebenarnya adalah nak menunjukkan wujudnya Allah, ni kata di musanya. Ialah hakikat Muhammad. Rasio ni adalah menunjukkan hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad menunjukkan rasio ketuhanan. Ada gitulah. Jadi tengok diri Muhammad atau diri kita lah. Kita tengok hidup, kita tengok apa ni berjalan, kita tengok boleh buat apa tu, boleh buat apa ni, kita tengok ada harta, tak ada harta, semua tu kalau kita reti adalah nak menunjukkan bahawa daripada Allah belaka, daripada Allah itulah yang menunjukkan hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad maknanya hidup Muhammad. Apa nama ni? Apa ni boleh bergerak itu nak menyatakan Muhammad. Muhammad ni kalau diterjemahkan maknanya sifatullah, sifat Tuhan yang nyata di kita ni dikatakan Muhammad. Lagu tu lah, hakikat Muhammad. Di atasnya adalah tidak ada had. Maknanya rasio Allah ni yang nyata kepada kitanya tidak ada had. Tapi kita yang tak reti. Dia nak nyatakan maknanya setara mana atas dia. Ada orang dia menyatakan lebih, ada orang dia menyatakan kurang. Padahal benda kita terima tu sama belaka. Bahawa kita ngaji sekolah lah.
Jadi cikgunya buat soalan serupa, tapi penerimaan kita ni berbagai-bagai. Ada hak tinggi, ada hak rendah. Dan inilah yang menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa kenyataan Allah pada kita ni tiada hak. Ikut Tuhan nak buat setara mana. Ada orang excellent betul. Excellent sungguh. Macam orang Cina tu. Apabila beri nombor begitu begini sekali lagi, capur lagi, tolak lagi. Dengan cepat kita royak ke dia tu, dia boleh jawab dengan tepat. Dan semua ni adalah kerja Tuhan berlaku. Tuhan nak royaknya, kalau aku nak pergi pandai, boleh pandai. Dan aku tak pergi pandai, kalau saya royak, tak pandai. Alah gitu. Nak royak kekayaan dia ni. Orang ni lebih di segini, orang ni lebih di segini, orang ni lebih di segini. Jadi kelebihan seseorang itu Tuhan buat tidak sama. Itulah menunjukkan kasih sayang Tuhan, nak menunjukkan kehebatan Tuhan, dan menunjukkan kesempurnaan Tuhan, supaya bumi ni, supaya pentadbiran di muka bumi ni sebagai khalifah ni sempurna. Dia ada berlaku. Ada orang dia tak boleh jadi DO, dia hanya setakat tukar sapu. Ada orang boleh naik lagi, boleh ke pekat pengaruh, pekat berapa. Jadi benda semua ni adalah kehendak Allah Ta'ala yang menyatakan kita ni berbeza-beza. Mana kalau kita tengok situ, maknanya tiada Tuhan hak ke. Tak boleh lagi ni, boleh lagi ni. Dia boleh buat berlaku. Dia nak buat lebih pun boleh, buat kurang pun boleh. Jadi semua atas kehendak dia berlaku. Aku adalah menunjukkan kepada tidak ada hak itu. Aku boleh buat gua ni, aku nak gua tu, aku nak gua ni. Tak ada kata kalau aku nak kak tali koyak. Tak ada. Maknanya gapo kita nak ni, Tuhan kehendak ki berlaku, lulu berlaku. Boleh tak boleh tu, boleh selalu ke, boleh akan datang ke, atau Tuhan ganti dengan orang lain ke, tak kira lah. Maknanya tidak ada hak. Tidak ada hak. Gapo-gapo hak rahsia hak Tuhan nak nyatakan kepada kita. 14 ya. 14 di dalam peringkat Ghaibul Iwiyah. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu.